wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali. Tadi ada sedikit gangguan, ya, walaupun setan-setan ini telah diikat pada bulan Ramadan ini, tetapi masih ada gangguan sedikit. Tapi kita akan sambung sebagaimana yang telah kita janjikan pada minggu lepas, di mana saya menceritakan tentang 3 jenis sabar dan juga 4 sikap manusia ketika diuji. Adakah sahabat-sahabat semua masih ingat 4 jenis kesabaran itu? Ingat. Baik, kita lihat tingkatan yang paling bawah apa dia? Itu apabila seseorang diuji, dia akan marah. Yang kedua, dia terima, tetapi dia masih marah kepada musibah itu. Yang ketiga, dia reda. Dia reda, tetapi yang keempat, yang paling tinggi, syukur. Dan sebagaimana yang telah dijanjikan, hari ini insya-Allah saya akan berkongsi tentang kisah seorang ulama yang dilahirkan di Basrah, ya, di Basrah, dan meninggal pada 104 Hijrah di negara Syam. Kisahnya diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi kita untuk kita dalam menghadapi kesabaran, agar kita mendapat darjat yang tinggi. Dan kita bukan menceritakan tentang kisah-kisah Superman, Superwoman, bukan. Walaupun kisah mereka seperti Superman, Masya Allah, itu mereka, itu zaman mereka. Sedangkan kita kata Islam itu syumun, boleh dipraktikkan setiap masa. Cuma kita perlu menunjukkan dan mempelajari bagaimana sikap kita dalam menghadapi sesuatu isu. Ulama ini, kisah ini diceritakan oleh Abdullah ibn Muhammad rahimahullah, di mana ketika dia pergi ke pantai untuk melihat sama ada musuh datang kepada kawasan-kawasan yang sedang dia jaga itu, lalu dia terlihat kepada seorang lelaki di bawah satu kemah yang kecil, yang usang. Lalu dia lihat dan dia dengar, dari jauh dia dapat melihat bahawa kedua-dua tangan lelaki itu kudung dan kakinya pun tiada. Maksudnya dia tiada tangan, tiada kaki. Selain daripada itu, mata dan penglihatannya juga lemah. Tetapi Abdullah ibn Muhammad, dia mendengar apa yang diungkapkan. Dan Abdullah ibn Muhammad berkata bahawa seolah-olah tiada apa jua anggotanya yang bermanfaat untuk dia kecuali lisannya. Tetapi Abdullah ibn Muhammad mendengar, dia kata, "Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu, dan Engkau telah memunikan aku, memuliakan aku melebihi ramai manusia." Maka waktu itu Abdullah ibn Muhammad, dia ingin mendekati lelaki itu dan double confirm apa yang dia cakap itu. Dan apabila dia mendekati dan lalu dia bertanya, "Wahai sahabat, tadi aku mendengar engkau berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku untuk aku mensyukuri, dan sesungguhnya engkau telah memuliakan aku melebihi segalanya, melebihi ramai manusia di muka bumi ini." Maka lelaki itu menjawab, "Ya benar, aku mengucapkannya. Jikalau Allah Subhanahu Wa Taala menghantar halilintar untuk membakar tubuhku, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala dia menghantar gunung ganang untuk menimbus badanku ini, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan lautan untuk menenggelamkan aku, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bumi untuk menelan aku, semua itu tidak lain tidak bukan akan menjadikan aku lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bayangkan itu adalah musibah. Lalu lelaki tua itu meminta kepada Abdullah ibn Muhammad satu permohonan, dan dia kata, "Wahai sahabat, memandangkan engkau telah datang berjumpa dengan aku ada satu permohonan. Sebagaimana engkau telah lihat, aku tiada tangan, aku tiada kaki, hanya mataku, telingaku dah lemah. Tetapi aku ada seorang anak. Anak aku inilah yang apabila aku lapar, dia akan suapkan aku. Dan apabila aku ingin solat, dialah yang akan mewudukkan aku. Tetapi sahabat, telah 3 hari aku tidak berjumpa dan bertemu dengan anakku ini. Bolehkah engkau
tolong aku carikan anakku ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, lelaki ini sedang cerita apa? Dia sedang kata yang anak dia ini dah hilang 3 hari, dan anak dia inilah yang membantu dia untuk berwuduk, yang membantu dia untuk makan. Maksudnya dah 3 hari dia tidak makan, tetapi lisannya tadi masih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagi memenuhkan permintaan sahabat itu, Abdullah bin Muhammad keluar, dan ketika dia berjalan dan mencari, lalu dia ternampak satu benda di hadapan, dan lalu bila dia mendekatinya, dia terlihat rupa-rupanya itu adalah putera, itu adalah anak kepada lelaki itu. Dia telah pun meninggal, diterkam dan dimakan binatang buas. Seraya dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu Abdullah bin Muhammad sedang berfikir bagaimana untuk dia menyampaikan berita ini kepada lelaki itu, kerana telah dia ditimpa musibah itu, dan lalu sekarang anak dia pula telah meninggal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya ilham, dan apabila dia berjumpa dengan lelaki itu, dan dia bertanya kepada lelaki itu, wahai sahabat, engkau dengan Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam, siapakah yang lebih mulia? Lelaki itu menjawab, sudah tentu Nabi Ayub. Tahukah engkau apa yang Allah telah ujinya? Dia kata, aku tahu. Dan apakah sikap Nabi Ayub alaihissalam apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya? Maka lelaki itu menjawab, Nabi Ayub alaihissalam, dia bersabar dengan musibah daripada Allah, daripada ujian daripada Allah, dan dia memuji Allah, dan dia bersyukur kepada Allah. Dan lalu Abdullah bin Muhammad menyambung dan kata, bukan setakat itu saja, dia juga dipulaukan oleh ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat handainya serta masyarakatnya. Dia kata, dia benar sahabat. Lalu apa sikapnya? Sikapnya, dia bersabar, dia memuji Allah, dan dia bersyukur di atas musibah ini. Lalu lelaki itu meminta, wahai sahabat, adakah engkau dapat memenuhi permintaan aku itu? Adakah engkau dapat jumpa dengan anak aku itu? Dia kata, ya. Anakmu itu telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Dia telah meninggal dunia. Maka lelaki itu, lalu dia menjawab, dia kata, Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana tidak memberikan aku satu zuriat pun yang bermaksiat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu lelaki tua itu dia meninggal setelah dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu lelaki itu, Abdullah bin Muhammad, dia merasa sedih, tetapi dia keseorangan, dia tidak mampu buat apa-apa kerana dia tidak membawa cangkul dan sebagainya. Bagaimana untuk menanamnya? Lalu apa yang dilakukan? Dia hanya tutup lelaki tua itu, jenazah lelaki tua itu dengan selimut, dan seraya itu datang 4 lelaki, dan lalu 4 lelaki itu bertanya kepada Abdullah bin Muhammad dan berkata, siapakah jenazah kepada lelaki ini? Maka Abdullah bin Muhammad berkata, aku tidak tahu. Maka dimintanya untuk membukakan selimut yang menutupi wajah lelaki tua itu, dan apabila Abdullah bin Muhammad membukakan selimut itu, keempat-empat lelaki itu terus pergi mencium dahi jenazah lelaki itu. Dan lalu mereka bertanya kepada Abdullah bin Muhammad, engkau tidak kenal dia siapa? Dia kata, tidak, wallahi aku tak pernah berjumpa dengan dia. Maka mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Siapa dia? Dia adalah sahabat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu dia adalah seorang ahli ibadah yang ahlu-zuhud, ahlu-warak. Dia seorang yang warak, dan dia banyak meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, apabila dia pulang, dia baru tahu rupa-rupanya inilah lakinya. Dan lalu 4 lelaki itu juga berkata, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan dia kerana sepanjang hidupnya dia menundukkan pandangannya daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila pulang pada waktu malam, Abdullah bin Muhammad dia bermimpi, dan dia bermimpi berjumpa dengan Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah. Dan dia melihat Abu Kilabah di dalam syurga.
dalam keadaan fizikanya yang sempurna. Dan lalu Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Abu Kilabah, wahai lelaki, wahai sahabat, bagaimana engkau boleh berada di dalam keadaan begini? Di dalam keadaan engkau sempurna sifat engkau, sedangkan di dunia engkau, kedua-dua tangan engkau tiada, kaki engkau tiada. Maka lelaki itu menjawab, Abu Kilabah menjawab, kerana sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menguji aku bersabar, aku memuji Allah dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya apabila kita diuji, manusia adalah senantiasa merasakan ujian yang menimpa dirinya adalah yang paling berat. Tiada ujian daripada orang lain yang lebih berat daripada dirinya. Sedangkan bila kita lihat ujian yang ditimpakan ke atas para ulama terdahulu, ujian mereka jauh lebih berat. Tapi bagaimana mereka mampu untuk mengharunginya, malahan bersyukur. Ini tidak lain tidak bukan adalah apabila mereka mampu faham akan agama ini. Cuba kita renung kembali di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Insyirah, surah ke-94, ayat 5 dan 6. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama'ul yusri yusra, innama'ul yusri yusra. Dengan setiap ujian, dengan setiap musibah pasti akan hadir kesenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi janji Allah? Allah berjanji dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat yang ke-7. Apabila hamba-Ku bersyukur kepadaku, nescaya aku akan tambahkan nikmat-Ku kepada mereka. Apa yang kita telah syukuri? Adakah kita bersyukur di atas oksigen, di atas nikmat, di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita hari ini mampu beribadah kepada Allah, mampu bersyukur kepada Allah, mampu bertasbih, bertahmid kepada Allah? Jikalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Tapi belum tentu nikmat dalam benda yang kita nak dari segi dunia ataupun rezeki kita. Tapi rezeki dalam bentuk lain, kesihatan dan lain-lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, namun Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Sad yang mengatakan bahawa namun hanya sedikit sahajalah hamba-Ku ini yang mensyukuri, yang bersyukur. Jadi Allah dah beritahu, jikalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Tetapi Allah juga berkata, sedikit sahaja daripada hamba-Nya yang bersyukur. Jadi saya berdoa agar kita semua ini akan menjadi daripada golongan yang sedikit. Jangan menjadi golongan yang banyak tetapi rugi. Tapi biar kita jadi aguraba, mereka yang terasing, mereka yang asing. Tetapi kita daripada golongan yang sedikit yang meniti as-sunnah Nabi SAW serta mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nikmatnya kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita bertemu pada esok hari pada waktu yang sama dengan tajuk yang berlainan dalam program kita Tazkirah Ringkas bersempena dengan bulan Ramadan ini. Jadi saya sudahi dengan wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.